viral satu isu berkaitan dengan pembinaan Jambatan Manjalara. Projek Jambatan Manjalara ni merupakan projek kerajaan persekutuan yang di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR. Majlis Bandar Raya Lusta kita ada berkepentingan dari segi kawasan kita lah, Medan Putra terlibat dalam pengambilan tanah untuk pembesaran jalan. Kita dah sediakan 18 lot kedai dan peniaga ni pun tunggu masa nak berpindah. Bila tu Cik Jari? Penyewa boleh mula masuk ataupun pindah pada Okey, selesai berkaitan dengan 18 peniaga yang di hadapan. Jadi isu yang dibangkitkan semalam 18 yang di belakang. Jadi apa perancangan kita? Di peringkat Majlis Bandaraya kita bersetuju untuk membuat baru bagi 18 yang terlibat kemudian ni. Kita menggantikan yang terbaik lah untuk berniaga. Yang penting mereka boleh berniaga balik dengan pengecualian sewa yang kita berikan. untuk tapak baru ni dia lebih selesa. Ada kawasan parking. Mungkin peniaga-peniaga yang memaklumkan ada menanggung kerugian tanpa makluman awal. Jadi adakah pihak kita ni dah bagi notis awal kepada peniaga-peniaga tersebut? Kita akan rugi lagi satu tapak di mana tapak pasar malam yang kita terpaksa korban. Tapak pasar malam berbumbung. Kita terpaksa korbankan untuk alihkan 36 peniaga masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam Celoteh Viral edisi 6. Dan kali ini bersama saya dua orang ketua bahagian daripada Majlis Bandar Raya Lostar yang ingin mengupaskan isu viral yang terjadi pada masa sekarang. Cik Syarif, boleh perkenalkan? Okey, saya Ahmad Syajiri bin Mahsan, Jurutera Jabatan Kejuruteraan dari bahagian Pengurusan dan Kerja Awam. Okey, terima kasih. Sebenarnya Cik Zam. Saya Zamzama Amir Muhammad, Ketua Bahagian Pengurusan Harta Majlis Bandar Raya Lostar. Okey, terima kasih Cik Syari dan Cik Zam. Jadi semalam telah viral satu isu berkaitan dengan pembinaan Jambatan Manjalara. Hari ini kita akan mengupas apakah tindakan ataupun pandangan daripada pihak majlis berkaitan dengan isu ini. Jadi untuk soalan pertama, saya ajukan mungkin kepada Cik Zam. Projek jalan ni seperti yang termaklum lah, jalan-jalan persekutuan ni dikendalikan oleh JKR. Dan Embas ni sekadar membantu apa yang teknikal yang perlu. Jadi boleh Cik Zam uraikan sedikit projek ni di bawah siapa dan apa juga peranan kita untuk projek jambatan ni. Okey, terima kasih Cik Syafiq. Projek Jambatan Manjalara ni, projek Jambatan Manjalara Laluan 7 ni, dia merupakan projek kerajaan persekutuan lah. Projek kerajaan persekutuan yang di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR. Dia tak panjang projek ni, hanya dalam 560 meter daripada si traffic light dekat Tasik Kandak Salam sampailah ke traffic light Pasak Kampung Jaya. Jadi melibatkan pembinaan jambatan baru. Dari segi projek ni dijangka ambil masa 3 tahun yang kita dimaklumkan lah, mungkin akan berakhir pada tahun 2026. Jadi proses-proses penutupan jalan dimulakan oleh JKR, Jabatan Kerja Raya, di peringkat Majlis Bandar Raya Lostar. Kita terlibat kerana kita memiliki satu medan putra yang bawa Majlis Bandar Raya yang kita buat sewaan kepada peniaga, dan juga satu bus stand kita lah yang ada di Jalan Putra. Ya. Okay. Jadi untuk makluman sebenarnya kita first dapat orang panggil pemakluman lah tentang penutupan ni pada hujung tahun 2022. Jadi saya ingat saya pada 29/12/2022 dulu kita buat lawatan tapak bersama agensi lain lah seperti JKR, JKPTG, JPPH untuk menentukan kawasan lah, untuk kita tengok kawasan-kawasan yang terlibat. Kerana Majlis Bandar Raya Lostar kita ada berkepentingan dari segi kawasan kita lah, Medan Putra terlibat dalam pengambilan tersebut lah, pengambilan tanah untuk pembesaran jalan. Jadi dalam lawatan tapak tersebut kita telah dimaklumkan oleh pihak kontraktor dan juga JKR, gerai kita di Medan Putra terlibat dalam pembesaran jalan ni. Cuma di peringkat awal ada sedikit kekeliruan lah di peringkat antara pemahaman Majlis Bandar Raya Lostar dan juga JKR. Itu kita dimaklumkan di peringkat awal hanya 18 kedai kita yang menghadap Jalan Putra terlibat. Jadi susulan daripada pertemuan itu kita membuat satu mesyuarat dalaman pada 10 Januari 2023
yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Datuk Bandar untuk kita meletakkan satu hala tuju lah. Jadi dalam mesyuarat itu kita telah mengambil keputusan majlis akan menyediakan tapak baru. Majlis akan menyediakan kedai baru dan tapak baru untuk 18 unit yang terlibat. Di kawasan baru yang kita akan pindahkan dia orang ni terletak di tapak penjaja Jalan Putra yang berbumbung tu lah. Kalau tuan-tuan perasan yang berbumbung di tepi Jalan Putra, kita cadang untuk membuat 18 lot baru di situ, di mana projek ni akan diuruskan oleh Jabatan Kejuruteraan. Dan saya ingat kos dia hampir untuk penggunaan ni hampir 300,000 ringgit Malaysia, menggunakan peruntukan Majlis Bandaraya sendirilah. Sebab kita tak dapat apa-apa pampasan daripada JKR tentang pembinaan kedai ni. Jadi itulah yang seboleh saya maklumkan untuk peringkat awal, Cik Syafiq. Okey, sedikit penjelasan yang padat daripada Encik Zam. Seperti Encik Zam maklumkan tadi, perancangan awal kita hanya 18 lot kedai. Dan lot kedai yang di belakang lagi 18 tu masih boleh beroperasi lah. Okey. Jadi isu yang terjadi sekarang ni, JKR memaklumkan ke semua kawasan tersebut perlu dihapuskan dan kedai-kedai semua 36 kedai tu terlibat. Betul. Okey. Jadi untuk seperti yang Cik Zam maklumkan tadi, kita dah sediakan 18 lot kedai. Dan peniaga ni pun tunggu masa nak berpindah. Jadi bila tu Cik Jari nak berpindah, dan sekiranya tak boleh berpindah lagi, apa kekangan dia yang menyebabkan tak boleh pindah tu? Okey. Terima kasih Cik Syafiq. Sambungan daripada penerangan oleh Cik Zam memang hampir lengkap lah. Dalam ni ada juga kekeliruan dari segi pemahaman lah, macam Cik Zam kata tadi. Kalau kita tengok daripada jalan utama, daripada projek yang dilaksanakan oleh JKR, memang hanya nampak 18 pintu. Tapi mungkin JKR terlepas pandang bahawa di bahagian belakang dia ada berbeza. So dia akan ada 18 yang kedua. Jadi that's why pada peringkat awal JKR hanya maklum kata kena 18 gerai. Pada pandangan JKR, 18 tu adalah merangkumi kesemua struktur tersebut. Maksudnya mungkin ingat 18 tu depan belakang. Jadi apabila kita terima pemakluman kedua oleh pihak JKR 3 minggu sudah kot lepas kita turun tapak, barulah kita nampak demarkasi di FTAP plan tu bahawa peparitan nanti akan berada di tengah-tengah antara lot kedai tadi. Jadi membawa makna 18 yang kedua pun perlu dipindahkan. Jadi yang tu kita akan terangkan kemudian. Untuk 18 yang pertama ni, kita walaupun dengan kekangan kita dah tak masuk bajet tahun 2023 pada tahun lepas, sebab kita dapat arahan pada hujung 2022, jadi kita tak masuk apa-apa bajet. Jadi kita pun tak dapat mana-mana peruntukan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun persekutuan lah, sebab memang tak ada dalam kita punya perancangan. Tapi atas dasar kita nak membantu kita punya penyewa, peniaga yang dah berniaga dengan kita selama dah berpuluh tahun di situ. Jadi pihak majlis dah ambil keputusan untuk kita tetap juga membina. Terima kasih jugalah bagi Datuk Bandar yang meluluskanlah bajet kita, perubahan bajet ni untuk membolehkan 18 yang pertama ni kita bina. Jadi selepas memang kalau ikut perancangan kita nak siapkan pada bulan 8, tapi selepas kita buat prosedur sebut harga apa semua, kita mula kerja-kerja di tapak pada Julai. Disebabkan ada beberapa kelewatan sikit dalam fasa pembinaan, kita siapkan keseluruhan projek pada 8 bulan 11. Jadi bangunan tersebut ready untuk kita guna. Jadi kita dalam proses pemasukan bekalan elektrik sahajalah ni sebelum peniaga-peniaga dapat masuklah di tapak. Jadi insya-Allah lah selepas kita dah buat mesyuarat penyiasan kemarin, kita jangka penyewa boleh mula masuk ataupun pindah pada 25 je Sam, 25 bulan 12 ni insya-Allah, dan boleh beroperasi pada 1 bulan 1 lah selepas kita buat penyambungan bekalan elektrik dan juga bekalan air. Sebab bekalan air ni bekalan dah ready, cuma kita tunggu peniaga masuk baru kita akan pasang
meter-meter air tu. InsyaAllah 1 bulan 1 2024 kita jangka lah Peniaga boleh beroperasi di tapak baru. Ya. Okey, selesai berkaitan dengan 18 peniaga yang di hadapan. Jadi isu yang dibangkitkan semalam 18 yang di belakang. Jadi apa perancangan kita untuk 18 yang di belakang tu? Adakah di lokasi yang sama ataupun kita akan tempatkan di lokasi yang lain? Mungkin Encik Zam. Okey. Dia untuk makluman lah. Sebenarnya kita di Majlis Bandaraya ni baru dapat notis sebenarnya secara bertulis daripada JKR melalui notis 22 bulan November 2023 yang 36 kedai terlibat. Ya. Jadi kita ambil pendekatan semalam 11 Disember 2023 kita buat satu mesyuarat khusus dengan JKR berkenaan isu tambahan lagi 18 yang akan dipindahkan. Dan semalam Yang Berhormat Datuk Bandar dan juga jurutera kanan JKR kita bersetuju. Di peringkat Majlis Bandaraya kita bersetuju untuk membuat baru bagi 18 yang terlibat kemudian ni. Di tapak yang sama di tapak penjaja Jalan Putra, kita sambung apa yang telah kita buat 18 dulu. Kita sambung lagi 18, cuma 18 yang baru ni dia takkan boleh masuk macam yang Cik Sujari cakap lah. Sebab macam kita katalah kita ada buat perubahan bajet berdasarkan meeting semalam. Kita ada buat perubahan sedikit peruntukan untuk kita allocate lebih kurang 300,000 juga untuk buat lagi 18 unit ni. Dan kita jangkakan secara keseluruhan daripada proses sebuah harga dengan segalanya mungkin kita jangkakan kemungkinan 18 yang baru ni akan beroperasi di tapak baru di tapak penjaja tu lebih kurang 1 Mei. 1 Mei 2024 dia orang akan bergerak masuk. Cuma sepanjang tempoh ni 18 yang belakang ni dia tidak terganggu dengan kerja-kerja pembesaran jalan. Sebab jadi dia ada akses daripada jalan belakang yang sememangnya jadi jalan utama dia orang ke rumah kedai tu. Jadi dia orang boleh meneruskan perniagaan sampailah ke 1 Mei lah sebelum kita keluar notis perpindahan lah. Cuma saya nak tambah sikit lah Cik Syafiq tentang 18 yang baru ni. Macam Cik Sujari cakap tadi lah, insyaAllah 14 bulan 12 nanti untuk hari Khamis nanti kita ada perjumpaan dengan kesemua 36 peniaga. Kita akan membuat penerangan berkenaan dengan gerai 18 yang bakal dipindah dan gerai 18 yang masih akan kekal di situ sampai hingga dipindahkan ke 1 bulan 5 lah. Kita akan jelaskan perancangan majlis. Sebab kita pun dapat short notice daripada JKR. Kita di peringkat majlis kita tak akan lepas tangan sebab benda ni bangunan aset majlis yang kita sewakan. Jadi secara tak langsung tanggungjawab kita untuk menggantikan yang baru lah. Jadi saya ingat macam Cik Sujari cakap tadi, peniaga yang 18 yang lama ni yang menghadap Jalan Putra yang telah pun kita buat yang baru akan mula berpindah masuk bermula 25 Disember sampai 31 Disember lah. Kita bagi 7 hari untuk proses pemindahan dibuat dan kita target by 1 Januari dia orang boleh bermula di tempat baru dan kedai-kedai lama dikosongkan lah. Kecuali kedai 18 yang di belakang masih boleh meneruskan operasi seperti biasa. Okey, itulah perancangan yang telah dirangka untuk imbas membantu peniaga-peniaga di kawasan tersebut. Saya tertarik dengan Cik Zal sebut pasal sewa tadi. Jadi untuk yang peniaga di hadapan mungkin akan berpindah pada hujung bulan ni. Untuk peniaga yang di belakang tu, adakah sewa kita masih charge kepada mereka ataupun kita bagi pengurangan ataupun macam mana? Okey, untuk isu sewa ni lah, saya ingat saya rangkumkan semua sekali lah. Sebenarnya peniaga-peniaga di Medan Putra, terutamanya yang 18 yang awal yang terlibat, sebenarnya kita dah ada 2 kali perjumpaan secara khusus. Pertama pada 10 April 2023 dan yang kedua pada 31 Julai 2023. Dalam penerangan ni, dalam perjumpaan ni kita dah terang segala-galanya. Mengapa kedai depa terpaksa kita ubah, apa yang menyebabkan majlis menanggung semuanya dan kita telah maklumkan. Untuk kedai yang 18 ni, yang 18 yang terlibat awal, yang akan dapat gerai baru bermula 1 Januari nanti, memang keputusan awal kita telah pun bagi pengecualian sewa untuk bulan Ogos dan September. Kemudian melalui perbincangan saya dengan Yang Berhormat Datuk,
pengecualian sewa ini akan dilanjutkan lagi untuk bulan 10, 11 dan 12 2023. Maknanya untuk 18 peniaga yang terjejas akibat pembesaran jalan, terutama yang duduk di bahagian hadapan dia orang akan mendapat pengecualian sewa bermula daripada bulan Ogos sampai bulan Disember 2023. Jadi kita nampak ini selain daripada kita membekal, kita mengeluarkan peruntukan yang baru. Untuk buat baru 300,000, kita juga memberi pengecualian sewa yang dah bermula daripada Ogos lagi. Ini untuk makluman peniaga-peniaga di sana. Bagi yang 18 ke belakang, sebelum ni dia orang tidak terlibat dengan pengecualian sewa ni. Cuma untuk peringkat mungkin Januari sampai Mei kita akan angkat balik kepada pihak pengurusan lah. Untuk Januari sampai Mei bagi 18 peniaga yang berada di belakang ni untuk mendapat pengecualian sewa. Tapi ini berdasarkan keputusan nanti. Yang ni akan saya bawa dalam perbincangan yang akan kita buat pada bulan depan dengan yang bahagian itu. Okey, berkaitan dengan mungkin peniaga-peniaga yang memaklumkan ada menanggung kerugian tanpa makluman awal. Jadi adakah pihak kita ni dah bagi notis awal kepada peniaga-peniaga tersebut untuk berpindah ataupun kawasan tersebut mungkin akan dikosongkan? Okey, macam yang saya kata tadi lah, dalam perjumpaan kita 10 April. Sebenarnya perjumpaan kita dengan peniaga ni pun berdasarkan pada apa yang diputuskan melalui surat JKR. JKR melalui surat dan taklimat yang JKR buat dalam mesyuarat infra majlis pada bulan Mac. Jadi pada bulan Mac 2003 JKR buat pembentangan penutupan Jambatan Manjalara dan di situ ada satu keputusan Jambatan Manjalara ni akan ditutup sebenarnya pada 2 Mei 2023. Jadi atas sebab keputusan itulah kita memanggil semua peniaga, terutamanya yang 18 yang terlibat. Sebab saya kata tadi kita pada awalnya kita dimaklumkan hanya 18 terlibat. Jadi kita panggil 18 ni, kita dah memberi penerangan bahawasanya Jambatan Manjalara akan ditutup, akan ada proses gangguan penutupan jalan. Kita dah maklum, peniaga tahu sempadan-sempadan yang akan ditutup, sempadan-sempadan kerja yang JKR akan buat, peniaga mengetahui. Jadi di situ juga kita memaklumkan majlis telah pun menyediakan pelan perancangan untuk membuat penggantian. Maksud dia penggantian, even kita di majlis kita tak dapat pampasan daripada JKR, kita keluar kos kita sendiri untuk buat yang baru lebih kurang 300,000 tadi. Jadi kita beranggapan sekarang kita win-win situation dengan peniaga. Majlis terpaksa mengeluarkan duit untuk mendirikan yang baru dan di masa yang sama kita bagi peniaga win dari segi pengecualian sewa daripada bulan Ogos. Jadi saya nampak kalau kata peniaga masih merasakan ada kerugian, sebenarnya dari segi sewa mereka dah tak perlu bayar daripada bulan Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Dah 5 bulan kita bagi pengecualian. Ini adalah kita panggil win-win lah majlis bagi. Kita cuba memenangkan dia orang dengan memberi pengecualian sewa dan di masa yang sama kita ganti kedai yang baru yang saya ingat dengan roller shutter-nya dan segala kemudahan yang ada lah, saya ingat lengkap. Dan saya ingat pada kami di Majlis Bandaraya kita menggantikan yang terbaik lah untuk berniaga. Yang penting mereka boleh berniaga balik dengan pengecualian sewa yang kita berikan. Jadi sepanjang Ogos sehingga boleh saya kata di Disember tahun ni lah, tanpa sewa dikenal kepada 18 peniaga yang lepas. Jadi untung bersih lah kan. Okey, apa mungkin Cik Zam boleh menjawab sekali, apa komen Cik Zam berkaitan dengan sidang media yang dijalankan oleh pihak-pihak peniaga kemarin setelah kita menjelaskan apa perancangan kita, apa tindakan yang kita ambil, apa yang kita sediakan. Jadi pihak peniaga masih tidak berpuas hati dan membuat kenyataan semalam. Jadi apa komen Cik Zam berkaitan perkara tersebut? Pada saya lah, benda ni dia macam ni lah. Sebenarnya peniaga dengan majlis ni terikat dengan satu perjanjian sewa. Kita ada obligasi-obligasi yang dalam perjanjian yang kita sepatutnya penyewa kena faham lah. Sebarang bentuk pertanyaan ataupun ketidakpuasan hati perlu melalui saluran yang mana perlu datang berunding dengan pihak Majlis Bandaraya. Dan pada saya melalui 2 perjumpaan pada 10 April dan 31 Julai, pihak majlis telah menerangkan segala-galanya dari segi apa perancangan kita untuk diorang. Kita tidak menafikan hak diorang. Mungkin macam Cik Sujari cakap tadi ada kelewatan dari segi pembinaan. Tapi majlis cuba fulfill apa yang kita boleh bantu dan sebab itulah kita macam saya kata tadi
bukanlah kita bila gerai belum siap, takkan kita nak suruh dia masuk. Jadi kita mengambil keputusan bagi komplit sehingga dapat saluran penyambungan bekalan elektrik. Jadi sebab itulah bila kita dapat buat penyambungan saluran bekalan elektrik, jadi sebab itulah kita memutuskan 25 bulan 12 ni adalah tempoh untuk dia orang berpindah masuk lah. Jadi saya ingat mungkin peniaga-peniaga tertanya-tanya bila mereka nak boleh masuk. Sepatutnya benda-benda ni dia perlu perlu datang kepada kita. Memang dia ada hantar surat kepada kita. Saya ingat surat dia orang pun dalam hujung bulan November baru hantar. Dan kita pun macam saya kata lah, kita bukan tidak mau menjawab persoalan yang dibuat oleh peniaga, tapi kita menunggu perbincangan akhir kita dengan JKR. Sebab kita panggil JKR bukan JKR Kota Star, kita panggil JKR yang menguruskan ni Projek. Jadi semalam baru kita dapat sekata putus dalam perbincangan akhir dengan JKR. Sebab itulah hari ini kita hantar satu surat untuk kita buat perjumpaan pada 14 bulan 12. Jadi bila kita ada satu keputusan, kita akan panggil mereka. Dan juga sebenarnya daripada bulan 7 lagi pun kita harap mereka bersabar. Jangan terlampau, sebab kita di majlis tak meninggalkan dia orang. Maksud saya sama juga dengan 18 yang kat belakang, kita akan buat yang baru untuk ganti. Jadi tak ada isu majlis cuba lepas tangan tu, tak ada isu. Cuma peniaga perlu bersabar sebab kita nak bagi dalam bentuk yang lengkap. Kalau kata saya ingat di peringkat majlis Cik Sujari kata siap 8 November. Kita boleh nak suruh dia masuk 8 November tapi tanpa bekalan lah. Sebablah kita prolong sikit ke belakang supaya bila bekalan ada, dia orang dapat bergerak masuk. Itulah kita punya step. Okey, macam Cik Zam cakapkan tadi, boleh kita nak masuk dalam ni pun boleh. Tapi tanpa bekalan api, tanpa bekalan air, nanti akan timbul pula isu lain. Komen-komen negatif pula daripada peniaga, kita tak membekalkan api, tidak membekalkan air. Jadi kita tunggu kedai-kedai semua komplit, barulah kita akan pindahkan peniaga tersebut. Jadi boleh, mungkin soalan yang terakhir lah, Cik Sujari mungkin boleh share sikit apa perbezaan fasiliti yang dulu kedai, mungkin saya rasa 20 tahun dah kedai lama. Lebih 20 tahun dengan fasiliti yang baru kita bagi ni. Apa yang manfaat yang peniaga ni dapat? Okey. Kalau kita tengok tapak lama ni, dia tak boleh nak akses ke jalan utama dengan sama level lah. Jalan lebih tinggi daripada gerai kita sedia ada. Jadi kalau dia berdekatan dengan simpang, orang susah nak berhenti di tapak yang lama, tepi jalan. Dan sempit lah, kita sempit. Tapi untuk tapak baru ni, dia lebih selesa. Ada kawasan parking berdekatan dengan BSN, tapak pasar malam. Jadi saya ingat projection depa punya bisnes akan lebih daripada apa yang depa dapat di tapak yang lama. Terutamanya nanti apabila 18 kedua pula nanti akan berpindah masuk di situ. Depa sebelum ni berada menghadap ke belakang, bukan ke jalan utama. Depa terlindu. Tapi lepas ni ada sebahagian daripada 18 yang kedua akan menghadap ke jalan utama, dan 18 yang 9 lagi tu akan menghadap ke rumah kedai di bahagian belakang. Jadi depa akan dapat akses lengkap. Lepas tu projection bisnes depa akan lebih lah daripada apa yang depa ada. Tapi satu lagi saya nak tambah lah daripada Cik Zam abang tadi. Nak kata kerugian, memang kita faham satu perniagaan ada risiko dan akan ada untung dan rugi. Dan kita di majlis pun sama. Kita rugi tapak bangunan yang sedia ada. Okey, akan diruntuhkan habis. Kita akan rugi lagi satu tapak, di mana tapak pasar malam yang kita terpaksa korban. Tapak pasar malam berbumbu, kita terpaksa korbankan untuk alihkan 36 peniaga masuk ke sini. Jadi banyak sacrifice yang majlis terpaksa buat. Itu tak termasuk peruntukan majlis yang tanpa ada bajet. Kalau yang sebelum ni 300, yang kemudiannya akan 300, kita akan hilang 600,000 untuk 36 orang peniaga sahaja. Jadi kalau kata orang nak nampak 600,000 ni satu angka yang sangat besar lah. Kalau kita nak bagi kepada kita boleh bagi pada ramai lagi orang. Macam-macam kita boleh buat. Tapi kita
macam Cik Zah kata, kita dengan penyewa peniaga ni kita saling memerlukan di bandaraya. Jadi majlis terpaksa berkorban. Jadi itulah huraian sebuah sedikit berkaitan dengan tapak peniaga di berdekatan dengan Jabatan Manjalara. Perancangan dah dibuat. Jadi peniaga diharap bersabar dan menunggu arahan dan seterusnya untuk masuk ke kedai baru. Dan kepada yang 18 seterusnya tu mungkin kita boleh bersabar untuk masuk ke kedai baru dan mereka masih boleh berniaga di kedai yang sedia ada. Jadi diharapkan penjelasan itu jelaslah kepada peniaga-peniaga dan Allah hadirkan hujan dan guruh, dan jangan kita komen kaitan dengan hujan dan guruh itu, kerana selepas itu akan ada pelangi. Jadi sekian untuk Celoteh Viral edisi ke-6. Assalamualaikum.